Itu dia antara orang kata cabaran ibu bapa sendiri ketika proses pengajaran dan pembelajaran di rumah ini bagaimana dengan faktor internetnya dan sebagainya. Dan gadgetnya dan sebagainya. Dan itu nanti kita akan nak memperincikan lagi lebih mendalam di jam berikutnya nanti. Tapi sebelum tu kita akan bersama dulu dengan seorang bapa murid tingkatan 5 sekolah asrama yang sudah bersedia di talian, Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, yang akan berkongsi mengenai perkongsian menghantar anaknya ke asrama. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum, Doktor. Mungkin belum bersedia lagi. Okey, kita masih lagi cuba untuk menghubungi Dr. Muhammad Luqman Ibrahim, seorang bapa kepada murid tingkatan 5 yang telah pun berada di sekolah asrama. Sebab kita tahu berada di sekolah asrama ni bagaimana. Dapat bersedia. Assalamualaikum. Terima kasih, Doktor, bersama dengan kami. Okey, baik Doktor. Perkara pertama yang saya nak tanyakan pada Doktor, apa perasaan Doktor, berdebar tak masa hari Doktor nak menghantar anak ke asrama tu? Baik, semasa menghantar anak ke asrama tu, yang paling kita risau kerana sebenarnya keadaan COVID yang sedang berluas tu. Cuma kadang-kadang kita tidak ada pilihan lain melainkan meneruskan lebih-lebih lagi anak kita adalah tingkatan 5 yang akan menghadapi pemeriksaan. Jadi dengan sebab itu kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga pembelajaran akan keterusan dan akan dapat belajar yang baik mungkin, khususnya untuk tahun pemeriksaan kali ini. InsyaAllah. Baik Doktor, mungkinlah sebagai apabila dibenarkan untuk hadir ke sekolah menjalani PDP seperti biasa dan bersemuka, mungkin persediaan Doktor sendiri sebagai bapa, bagaimana persediaan Doktor mungkin dan anak Doktor juga, bagaimana persediaan yang dilakukan oleh Doktor? Baik, sekali kita memesan kepada anak-anak itu supaya mematuhi SOP lah pertama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak pengetua keagamaan itu, para guru-guru dan para semua yang terlibat dalam menjaga SOP di sekolah tersebut. Dan saya semasa bagi pengantar anak saya itu, saya terperhatilah dari sudut mereka menjaganya. Dan semoga tidak ada kes di sekolah dan anak-anak dapat meneruskan pembelajaran yang baik, insyaAllah. InsyaAllah. Doktor, pandangan Doktor sendiri, sebab rata-rata kita ada juga dapat saksikan pelajar-pelajar tingkatan 5 mengatakan yang mereka tidak bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM dan mereka katakan dari segi kesihatan mental dan juga fizikal ini kacau bilau untuk menghadapi peperiksaan SPM yang kita tahu peperiksaan ini sangat penting buat mereka. Daripada pandangan anak Doktor sendiri, adakah dia juga ada meluahkan apa-apa tentang SPM yang bakal diduduki ni? Ya, sebenarnya anak saya sendiri pun dia memang lemah semangat. Dia punya keyakinannya turun sangat banyak. Lebih-lebih lagi tidak dapat membuat persediaan. Maklumlah secara online ni, walau sekuat bagai dia berusaha pun, tetapi masih ada kelumpangan yang tak dapat ditutup. Terpaksa berpanggil guru sebenarnya. Tapi saya katakan kepadanya bahawa inilah pilihan kita. Kalau tidak buat, maka kita akan berhenti secara 100%. Ini akan menyebabkan satu sistem sekolah, satu sistem negara akan lebih terdekat disebabkan perkara sendiri. Jadi bersabar dan menghadapinya, orang panggil dengan bahasa lain, hidup bersama COVID ini perlu kita hadapi dengan tenang dan memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebaik mungkin. Baik Doktor, kita tahu apabila ke sekolah pematuhan SOP itu sangat penting. Jadi Doktor sendiri di rumah, anak di asrama. Jadi kita tak tahu anak bergaul dengan siapa, berjumpa dengan siapa dan bagaimana. Adakah mereka bertemu dengan orang yang mungkin berisiko dijangkiti COVID-19. Jadi bagaimana pemantauan Doktor terhadap anak Doktor sendiri? Adakah Doktor kerap menghubungi anak untuk bertanya situasi dan keadaan anak Doktor? Ya. Sebenarnya anak ini tetap ditekankan supaya dapat menghubungi ibu bapa lah. Sehari 2 hari sekali dihubungi untuk mengetahui keadaan mereka lah. Dan setakat ini diberi laporan yang sejak mereka pergi baru ini, alhamdulillah masih belum ada apa-apa yang kita berbuat baik lah. Dan sebab itulah saya katakan bagi pihak guru sekolah dan pengetua sangat-sangat saya berterima kasih kerana mereka telah melakukan yang terbaik dan semoga-moga akan dapat meneruskan pelajaran yang sebaik, insyaAllah. Doktor,
pandangan Dr. Billy Adhia mengatakan sijil ini ataupun SPM ini dibatalkan kerana ada beberapa negara yang telah pun melakukan perkara itu. Tapi doktor melihat kepada perkara ini sebagai seorang bapa mempunyai anak yang bakal menduduki peperiksaan ini, adakah doktor juga bersetuju ataupun doktor mempunyai buah fikiran yang berbeza? Saya pada dasarnya, kalau ingin membatalkan peperiksaan itu, kita kena mengambil kesan yang jangka panjang lah kepada khususnya anak yang peperiksaan pada tahun ini. Dalam keadaan begini, dalam Islam pun ada keadaannya, itu dipanggil asafu dororain. Asafu dororain maksudnya kita mengambil yang paling kuat. Yang kita mampu, itulah yang kita cuba lakukan. Dan ketika kerajaan sedang melakukan perkara tersebut. Dan kalau ditangguhkan rupanya ke maslahatan pelajar itu akan terencap lebih besar. Maka ini yang kita ada kita lakukan. Bagaimana lakukan? Negosiasi pun begitu juga. Kelas online itu bukan kelas menarik sebenarnya pada pihak guru dan pihak pelajar. Kalau macam mana pun itulah yang kita perlu lakukan buat masa ini. Kalau tidak dia akan tercap secara rosak sistem negara yang telah berlaku. InsyaAllah positifnya. Terima kasih banyak-banyak doktor. Satu pandangan yang cukup memberikan saya sedikit berbeza. Betul. Kan vibe yang berbeza, positif sikit bila mendengar ada seorang bapa yang berfikiran atau berpandangan sebegini. Terima kasih Dr. Muhammad Luqman Ibrahim dan sampaikan salam saya juga buat keluarga di sana. Jaga diri. Assalamualaikum. Itu dia kan persediaan ibu bapa. Bagaimana pastinya ibu bapa sendiri berdebar nak hantar anak mereka, memandangkan situasi sekarang kita tengok trend peningkatan COVID-19 semakin meningkat.